Tak, maksud saya tu peserta yang baru ni lah, yang pemenang sepatu emas tu. Pemenang. Sekejap, dengarkan je. Saya pun terkeliru sekejap. Saya salah tanya ke? Itulah saya cakap. Sampai di asal aku tahu. Betul juga. Jack tak bagi rasa kau tak ada dah kat sini. Okey. Mencari sepatu yang hilang. Okey, terlebih dahulu, boleh tak explain secara ringkas program tu macam mana, format dia macam mana, dan pemenang dia nanti apa yang dia dapat? Okey, dia punya format dan konsep dia saya rasa sama juga sebelum ni punya pertandingan. Cuma dia ada keistimewaan sikit dalam pertandingan ni apabila ada dua hadiah yang akan jadi rebutan. Hadiah utama macam biasalah, setiap pertandingan ada juara, naib juara dan nombor 3. Tapi ada hadiah yang mungkin saya rasa lebih besar daripada hadiah utama kot. Sebab dia orang punya target tu kan. Sebab ada satu yang gelaran yang akan kita berikan untuk anugerah kasut emas. Walaupun dia bukan juara, cukup dia sekadar hanya finalis. Kalau dia berjaya menambat hati kita, mata kita, ketiga-tiga juri ni, dia akan bersama kami dalam suatu reunion yang akan datang. Individu tu pun kita nilai bukan sekadar di pentas, tapi di luar pentas kita nilaikan. Jadi sebelum pertandingan ni, kiranya sebelum 12 ni 12 peserta ni dah ada audition sebenarnya yang berlangsung sepanjang PKP. Setakat ni lah kesukaran nak mencari peserta kerana PKP, masalah PKP kan, terhad. Tak boleh nak buat besar-besaran betul-betul. Satu, apa kesukaran tersebut? Dan yang kedua, ada ke sebenarnya yang kiranya memang bakat-bakat antara yang tak ramai sebab tak dapat hadir kerana PKP tersebut? Ada ke bakat-bakat yang you rasa memang dah ada potensi mungkin? Okey, sebenarnya memang kalau nak cerita segi kepuasan memang tak puas lah. Sebab on ground tu lebih memuaskan kerana kita dapat tengok depan mata kan. Yang ini kita dah tengok beribu dalam video. So kita pun tak dapat nak baca reaction dia orang sebab dia bukannya eye contact. Dia orang dalam kamera, dia orang lakonkan dan kita tengok. Dan dia orang pun tak ada pressure dari segi audience yang melihat. Macam dulu bila on ground ada audience yang lihat. Jadi kat situ sikit sebanyak membantu kita, meringankan kita untuk memilih. Kita tahu orang ni kalau depan orang gugup, kalau depan ni tak boleh kan. Jadi ini menyukarkan kita lah, agak membuatkan pilihan kita tu terhad. Cuma dari segi bakat saya rasa sama juga, tak sama kalau kita turun on ground sebab saya rasa tak semua orang rajin kot buat video untuk submit buat apa kan. So saya rasa memang itulah beza dia punya beza dan cabaran dia. Jadi ada kemungkinan tak musim kedua depan ni? Mungkin mungkin kalau sambutannya bagus, kualitinya baik, saya rasa tak ada ratingnya dapat, saya rasa tak ada masalah sebab saya rasa kita dah mula kena ada bakat baru. Sebab dah terlampau lama orang yang sama menghiasi industri seni lawak ni. Dah tiba masanya lah saya rasa kita kena cari bakat-bakat baru. Benda ni berpusing. Dulu kita minat POS dalam santan belaga. Hari ni anak dia pula pengganti dia. Kan? Dan kita pun nanti akan ada pengganti. So kita kena rajin mencari lah. Faham. Mungkin sedikit perbezaan berbanding pertandingan-pertandingan lain. Kalau pertandingan lain, kalau nak kira format dia, biasanya ID kena cari sendiri dan dia buat persembahan dan juri pilih siapa yang terbaik. Macam yang ni saya dengar cerita lain sikit, you all sendiri akan memastikan bahawasanya segala konten isi dia, you all jadi mentor macam tu. Dia macam ni, kita ada pelanggan pengajar dan kita sendiri adalah sebagai juri macam tu. Tapi walau macam mana pun dalam waktu yang sama kita mungkin diberi sedikit ruang lah untuk melihat preparation diorang dan kita akan berikan sedikit mungkin ilmu ataupun sedikit tips kan bagi membantu mereka. Sebab kita pun nak pastikan diorang supaya dapat keluarkan yang sepenuhnya kan. Jadi bantuan tu tetap ada daripada kita kan. Kita mengharapkan diorang dapat beraksi dengan lebih baik dan nampak cantik lah. Kita kalau boleh kita memang menafus ni, nak keluarkan bakat yang betul-betul memang keluar habis-habisan daripada mereka kan. Jadi itulah yang saya rasa karyan kami ni. Macam Jack cakap jugalah kan, mana ada program reality TV macam ni, juri bersama dengan peserta di dalam kelas itu ataupun dan juga di pentas kan. Ini dah satu-satunya juri dengan peserta macam kawan. Tak ada orang kata bias ke apa ke, tak ada. Kita semua kawan. Kita buat benda tu supaya tak ada gap. Sebab kita tahu nanti kita nak bekerja sama dengan dia orang. So nak bagi dia orang selesa tu. Dan juri pun tak adalah bagi komen kosong dan tak tahu apa masalah sebab tabir Sebab kadang-kadang setengah pertandingan ramai yang bagi tahu pasal juri, masalah juri lah. Bukan juri yang pakar semua, tak ada masalah. Kita akan lebih, kalau kita komen tu memang kita akan tumpukan pada kelemahan. Kalau dia satu teguran memang akan tumpukan pada kelemahan.
Kalau memang betul diorang bagus, kita akan berikan pujian dan harus dikekalkan. So itu di antara benda yang kita pun sebagai juri pun harus memberikan sesuatu yang boleh diorang input lah untuk penambahbaikan bagi show diorang juga. JR dah beritahu saya, Jeb jadi pun dah beritahu kali-kali yang pertandingan ni sebenarnya idea ni dah dapat sebelum PKP lagi. Okay, sebelum Syuib minta cuti lagi lah, sebelum untuk berehat semua kan. Namun ada kat luar sana yang masih tak tahu sebenarnya dan masih lagi mengatakan kata memang sepatu nak cari pengganti Syuib lah untuk semua benda. Mungkin kali ni Jeb mungkin boleh terus terangkan betul-betul bila idea tu dapat dan bukan ke ataupun ia nak mencari pengganti. Okay, walaupun jawapan ni dah berulang kali Betul. tapi khas untuk video ni kita tak mencari pengganti Syuib. Macam saya cakap tadi, idea ni ada 2018 ke 2017. Saya pernah present dengan JR dan time tu Syuib pun tahu yang kita nak buat satu program yang mungkin kita tak boleh sebutlah nama dia kan. Tapi konsep dia memang mirip ni. Jadi lepas tu dia tergantung seketika sebab time tu kita ada warung sepatu, ada meja bulat, ada sepatu ini. Jadi kita kena habiskan satu-satu, sudahkan satu-satu. Tapi bila masa yang menjadi persoalan ni, bila masa kebetulan masa kita kehilangan Syuib, so kita buat program ni. Jadi tu yang buatkan orang tertanya cari Syuib ke. Jadi kebetulan lah timing dia tu. Tetapi mendorong untuk kita menjayakan program ni memang disebabkan pengunduran ataupun rehatnya seketika Syuib. Sebab kita tahu dia juga harus diberi hak ke atas diri dia. Sebab dia bukan macam kita, dia businessman, dia ada benda yang dia kena fokuskan. Jadi komitmen dia terlalu tinggi. Jadi bila dia dah decide sesuatu perkara tu, maknanya dia nak berehat seketika, nak fokus pada bisnes. Macam saya, Rahim Syuib, saya Syuib Payah kena teruskan sebab benda dah sign. Dan kerja yang kita buat pula, ini je lah kerja yang kita buat. Kita tak ada benda-benda lain yang kita sampingan kita yang buat. Tak ada. Jadi ianya harus diteruskan. Jadi untuk mencari sepatu hilang ni bukan mencari pengganti Syuib. Sebab Syuib tu susah untuk sukar dicari ganti. Faham? Jadi ini adalah untuk kita cari talent baru, bakat baru di mana kita akan rekrut diorang dan kalau diorang memang ada potensi dan nampak ada keserasian dengan kita, insya-Allah apa saja program sepatu kita akan cuba libatkan diorang. Niat kita nak bagi ruang pada generasi baru lah. Bukan pengganti Syuib, tapi ada tak kemungkinan penambahan ahli pula? Untuk penambahan ahli tetap bukan untuk yang macam program-program saja kan. Yang itu agak perjalanan yang jauh ke depan tu kita pun tak berani nak cakap. Buat masa sekarang ni selesa itu bermain berempat sebelum ni. Jadi kenapa kita mencari seorang lagi untuk menyudahkan peranan Syuib yang berbaki episod ini, kerana empat tu dah cantik. Permainan empat tu dari segi pembahagian watak dengan tuntutan sitcom itu memang cantik sebab setiap segmen macam dalam sepatu reunion kita akan pecahkan dua. Sebab itulah kita bila seorang kurang, tiga tu jadi susah. Jadi susah untuk bermain. Sebab dia nanti jadi back to back yang ada chemistry tadilah. Ya, betul. Pak Ya, bercerita pasal chemistry. Nanti pemenang sepatu emas tu akan berada bersama dengan you all semua dalam sepatu reunion live. Agak-agak berapa lama tempohnya sebenarnya untuk mereka dapat chemistry tu? Itu pada saya nak kata tetap tu mungkin tidak, tapi mungkin berpanjangan. Maksudnya selagi mana kita boleh bersama, saya pun tak pasti lagi sampai bila saya boleh bersama dengan sepatu kan. So terpulang kepada situasi yang menentukan lah. Tak, maksud saya tu peserta yang baru ni lah, yang pemenang sepatu emas tu. Pemenang. Sekejap, dengarkan je. Saya pun terkeliru sekejap. Saya salah tanya ke? Itulah saya cakap. Maksudnya yang menang ni pun belum tentu sampai bila. Okey. Maknanya mungkin dia tak tetap tetapi berpanjangan. Mudah tak agaknya? Sebab macam Pak Ya kiranya yang terakhir masuk sepatu. Masih salah jawapan tu sebenarnya. Berapa lama kita nak dapat chemistry? Sebab Pak Ya kiranya Pak Ya yang terakhir masuk sepatu. So nak dapat chemistry tu. Sedangkan ini pula budak baru betul ni. Budak fresh. Agak-agaknya untuk mereka tu berapa lama nak ambil, sebab you terus-terus masuk nak buat live ni. Kan? Tak ada chemistry tak jadi. Agak-agak susah tak untuk peserta baru ni nak dalam grup sepatu yang ada sekarang ni. Subjektif lah. Channel Rahim? Sebenarnya kalau nak tanya nak kata tempoh berapa lama untuk dapatkan diorang chemistry tu, tempoh waktu live ni lah.
tempoh waktu live ni lah. Sebab dalam program ni kita ada 8 minggu ni, dalam tempoh itulah mereka harus menunjukkan bakat mereka, dan kesaksian tu kita tengok daripada segi diorang punya persembahan sewaktu live ni. Sewaktu mereka di luar live lah. Tempoh tu je, sebab selepas tu lah kita dah kena start balik sepatu. So dalam tempoh tu lah tak panjang lah sebenarnya. Okey. Untuk chemistry ni macam Rahim mungkin dia bawa balik peserta kan. Saya mungkin saya dah ni lah soalan saya. Tak, sebenarnya Kalau tak macam berebut saya okey lah. Kalau berebut. sebenarnya sebab itulah kita involve dalam sesi bootcamp bersama diorang. Kalau kita sebagai juri je, takut makan masa yang lebih panjang untuk mendapatkan chemistry tu. Sebab tu lah kita curi-curi Kita tak time. kenal. Kita curi time untuk mingle-mingle dengan diorang. Kadang-kadang kita bawa diorang menonton sepatu dunia live. Habis kita minum. Jadi itu adalah salah satu effort yang mungkin kita nak bagi diorang serasi dengan kita. Lebih selesa cepat dengan kita. mulai daripada sekarang. Yes, betul. Ya, Semasa faham. kita dah pilih diorang pun kita dah start 2-3 kali dah lepak-lepak minum dengan diorang. Sebab saya nak bagi diorang selesa. Bila diorang selesa, diorang akan tidak teragak-agak. Tidak teragak-agak, kata macam tak ada gap lah. Faham? Sebab buat lawak ni dia kena dengan orang yang kita selesa. Kan? Dalam istilah lain tu, bila kita dah selesa, kita berani bergurau. Bila bergurau, dah nampak, dah mula ada keserasian. Oh, kalau dia bagi kidnap macam ni. Itulah salah satu usaha yang kita cuba apa kata orang tu, terapkan. Okey, last sekali, maknanya keputusan mutlak terakhir untuk memilih siapa yang menang sepatu emas, pemenang-pemenang, memang anda bertiga sahaja tak ada pihak lain. Sebab selalunya orang di luar selalu kata, oh nanti pemilihan bias lah kat situ. Lebih-lebih lagi dengan kita tahun ni, kali pertama ni ada pula peserta-peserta yang ayahnya memang terkenal sebagai seorang pelawak semua kan. Takut nanti selalulah Astro Takut dituduh. bias lah. Selalu Astro dituduh kata ambil kesempatan nak buat tular lah, nak buat viral semua kan. Tapi yang ini memang pilihan adalah pada anda bertiga. Tapi kita ambil juga khidmat, nasihat dan pandangan orang lain. Cuma juga yang benda-benda yang kita tekankan sebelum kita nak sebelum dia mula, ini pun benda-benda yang detail yang kita memang titik beratkan. Kita nak keputusan tu memang datang daripada kita. Dia telah bermula sejak kita buat pemilihan asal, pemilihan awal. Itu pun memang daripada sepatu juga. So kita rasa memang kali ini memang kalau yang program lain saya tak pasti sebab kita tak involve dengan penjurian. Tapi untuk kali ini saya boleh katakan depan ini memang datang daripada kita. Penjurian dan pemilihan tu memang 100% daripada kita. Sebab apa? Sebab diorang akan bermain dengan kita. Faham. Kalau kita serahkan pemilihan tu pada orang lain, kita rasa macam kenapa kau pilih dia? Sebab mata kita tu rasa macam untuk kita punya kesesuaian kita bermain tu rasa macam bukan. Takutlah kan kalau orang lain yang kita beri mandat untuk milih, dia bukan pandangan mata kita lah. Pandangan mata kita tu kita dah nampak, oh ini boleh ni kalau kita buat macam gini, penilaian kita begitu lah. Faham. Jadi yang ramai sangat Johor tu bukan sebab sokong JDT Bukan. Macam ramai je kebetulan. Okey, terima kasih banyak. Mungkin boleh sikit promosi sikit lah untuk program ni. Okey, kepada penggemar setia Astro Warna, jangan lupa sebuah program baru. Sebentar saja lagi, seminggu saja lagi berehatnya sepatu Reunion Live, maka digantikanlah pula dengan mencari sepatu yang hilang. Saya harap dapat memberi sokongan kepada bakat-bakat baru kerana sokongan anda membuatkan mereka akan menjadi lebih bagus. InsyaAllah. Ayam ni kukuk kuat sangat. Kukuk kuat? Kamu letak mikrofon ke dalam keban tu? Tak adalah tu, saya kan beternak ayam. Kalau ada 300 ekor berkokok sekali, takkan harmoni bunyinya? Harmoni? Ni kenapa ni dia datang pagi-pagi ni? Saya ada benda nak bincang dengan tu ni. Betul ke Ustaz?